Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, apa khabar? Dan selamat datang live bersama Cute Carry. Dan saya live hari ini. Dan hari ini saya live bersama dengan seorang di Instagram ni. Saya akan bersama dengan seorang saya punya klien, iaitu jutawan Syed di Instagram. So you tunggu siapa yang nak tengok Syed nanti. Dan topik kita kali ini ialah bagaimanakah nak bergaya untuk menjadi seorang jutawan. Sebab anda kena nampak bergaya jika anda nak orang kata apa? Barang anda laku, pertama sekali anda kena bergaya. Yang penting sekali, anda kena bergaya. So setiap kali anda bergaya, anda akan mendapat dia punya pelanggan. So apa khabar? So macam mana setakat ni? Okay, Saiful. Okay, request Saiful untuk jadi untuk join untuk join live ni bersama dengan Cute Carry. Request, nanti I akan ni dekat you. Okay, I nak jadi jutawan. Syed, boleh? Bukan untuk jutawan lah. Bagaimanakah untuk anda menjadi seorang nak jadi jutawan untuk nampak mahal, untuk jadi seorang businessman? Okay, view. Okay, sekejap ya. I view dulu. Okay. Dah, okay dah. Hai Syed. Okay, Syed dah join dekat sini. Apa khabar Syed? Hai. Okay, Syed ini adalah seorang klien saya. Okay, klien saya. Dia adalah seorang jutawan. Tepukan gemuruh pada Syed. Okay. Dia klien saya dan kawan saya juga. Dan kami telah okay, siapa dah sebelum tu saya ada dua tau. Satu kat Instagram, satu kat Facebook. This is dekat Facebook, this is dekat Instagram. So dekat Facebook ni tak boleh tengok apa yang ada Instagram. So siapa nak tengok lebih pergi pada Instagram, Facebook. Tapi tak apa, saya akan cakapkan saja. So hari ni saya bawa pelanggan saya punya klien kita pada hari ni adalah Syed. Dia adalah seorang billionaire maker. Dia millionaire himself. Dan dia juga sebelum ni saya juga groom dia. Betul tak Syed? Betul. Macam mana dah dapatkan perkhidmatan daripada Cute Carry? Okey ke tak? Best tak dapat dengan Cute Carry? Seronok ke tak? Ya. Sebab masa ni sebelum ni memang tak tahu apa-apa, tak tahu nak pilih baju, kita rasa semua benda kita nak beli. Apa yang mahal, apa yang cantik dekat mata kita, kita rasa nak pergi, nak beli. So bila Hafiz datang, bila tunjuk yang ni tak okey, yang ni okey, yang ni tak okey. Ya Allah, rupanya barulah nampak. Dan bila keluar je daripada kedai itu, bila shopping sekali dengan siapa, dengan Hafiz itu, wah, orang pun dah tengok kan, tiba-tiba muka kita naik, tiba-tiba ada orang komen kat IG. Oh my god, I'm so happy. Banyak perubahan tak Syed lepas tu? Banyak perubahan tak Syed lepas dapatkan perkhidmatan daripada Cute Carry? Banyak perubahan ke tak? Mesti banyak perubahan. Salah satunya adalah selama ni kita fikir yang kita beli baju adalah untuk kononnya menaikkan muka kita. Tak. Sebenarnya selama ni pilih baju, rupanya baju yang kita pilih tu menutup muka kita. So sometimes kita jumpa orang pun, orang tak tengok kita, dia tengok baju kita. Itu kesalahan Syed. Kesalahan Syed adalah sewaktu dulu dia beli baju, selalunya dia jadi macam BBNU, budak-budak baru naik. Dia tak ada duit, nak tunjuk duit sangat. Itu kesalahan Syed. Siapa ada Facebook, siapa Instagram, dekat Facebook boleh pergi kat Instagram saya ni. Guys, kesalahan Syed pada dulu adalah dia cuba dia cuba untuk tunjuk sangat kekayaan dia. Semua nak tunjuk. At the end orang nampak dia nampak macam murmur. Tak nampak. You know, budak-budak tentu hala tu. So ini akan menyebabkan dia nampak tak berapa nak bagus sangat. So perkara pertama yang saya tengok saya dah lama tengok gaya dia dah. Saya nak tegur, tapi dia tak bayar aku tak tegur lah. Saya hanya akan, otak saya akan berinteraksi jika dibayar gitu. So otak saya akan berinteraksi jika dibayar. So Syed pay me dan kita pergi buat grooming dia. Ingat tak kita jumpa dekat yang the first kita pergi cafe dekat KLCC tu, kita minum-minum dulu kan. Macam mana saya tu. So the first apa yang saya buat tu sebab saya ada bawa dekat bawah dia coach Syed ni yang menjadi pujaan anda semua ni.
Dia kat bawah dia banyak sangat dia punya idola. Dia punya pengikut dia banyak kat bawah. So apa yang saya buat dengan saya adalah saya bagi dia nampak mahal. Baju dia mahal. Betul. Dia punya jam pun yang kau beli yang tak sesuai tu, yang aku suruh buang tu berapa Syed? Pakai lagi. Dia punya jam pun berapa ribu. Dia punya baju pun berapa ribu. Dia beli kasut Dior dia, kasut LV dia macam dia beli singlet saja. Tapi tak sesuai. Apa kita buat? Yang the first thing I do sewaktu dengan Syed adalah saya kata dia kena get rid of that. Betul tak Syed? Untuk nampak mahal. So kalau tunjuk semua sekali nampak macam murah, murmur. Kita tak tahu langsung. Contoh macam jam ni kan, masa nak beli jam ni memang nampak jam ni cantik, tapi bila pakai kan, Hafiz cakap jam ni harga RM20,000 tak ingat, tapi Hafiz cakap nampak macam harga RM1,000 je. Sebab murah. Dia saja beli sebab dia tak sesuai. Sebab dia kalau setengah orang, niat dia sesuai nanti kan, walaupun RM20,000, setengah orang nampak mahal. Tapi kalau Syed, dia kena dengan warna kulit dia, gaya dia, nampak tak mahal. Lepas tu aku suruh dia bakar pula seluar dia hari tu, seluar Dato' Hala tu. Seluar macam hero Hindustan. Apa tak aku cakap jadi Hindustan Dato' Hala. So the first thing adalah orang kalau anda nak tarik pelanggan, anda kena nampak mahal. So kalau mahal tak semestinya tunjuk semua. Jangan tunjuk semua label. Betul ke tak Syed? Kesalahan utama. Orang suka tunjuk semua label. Bila suka tunjuk semua label, jadilah Dato' Hala. Semua nak tunjuk. LV, Gucci, Prada, Adidas. You don't have to show everything. Itu cara dia. So siapa yang boleh follow saya juga, saya Hafiz Cute Carry, CUTECRRY, Cute Carry. So sementara tu nak promo jugalah. Siapa yang nak join close group saya, nanti kita akan komen nak kat bawah tu dan kita dapat ebook. Saya dah baca buku saya kan, best kan? Ada baca buku aku tak saya? Best buku saya, ebook saya. Siapa nak jadi macam anda punya leader ni, bolehlah berhubung dengan kita. Macam tu. Nanti kita akan, siapa nak komen nak kat bawah tu, dan kita akan PM anda bagaimana dapat ebook tu. Harga dia RM10 sahaja. Okey, nanti kita akan communicate dengan anda. Dan yang best sekali, masuk dalam grup FB kita. FB kita ni untuk pelanggan-pelanggan saya saja. Saya tak akan share banyak dekat sini. Saya share dalam FB ni. Okey guys. Okey, kedua adalah nak nampak kaya ni saya, dia kurang baju investment. Betul tak baju investment? Baju investment adalah baju investment. Baju investment ni adalah baju yang dia boleh pakai banyak kali tapi orang tak perasan. Betul tak Syed? Baju you nampak macam orang pakai sekali orang perasan dah. Betul tak? Betul. Orang pakai sekali tu orang perasan dah. Orang pakai sekali dah orang perasan dah. Betul ke tak? So bila dia pakai macam tu, takkan nak habis duit beli baju yang sama. Betul tak Syed? Syed tak main tau. Dia tak beli dekat Paksen tau. Bukan kata paksa murah tau. Dia tak akan beli. Dia akan beli dekat KLCC. Kalau satu baju dia memang banyak duit. Tapi kalau anda baru nak bermula, jangan beli mahal sangat. Betul tak Syed? Saya pun pernah susah kan. Cerita jap Syed. Cerita jap Syed. How? Cerita jap Syed. How is it? Masa muda dulu, masa tak ada duit, zaman tak ada duit tu, you beli apa? Ingat tak? You duduk dekat sana. You cerita kat I kan? Cerita sikit. Apabila kita start buat bisnes kan, kita nampak orang lain shopping, kita nampak orang lain pakai baju mahal, kita rasa semua kita nak beli satu hari nanti. Of course, benda tu, dan kita akan start berkira. Ingat lagi dulu start dengan beli dekat Padini kan, kalau nak tahu kan, Padini ambil je lah baju yang berapa ringgit tu pun tak apa kan, tak tahu dah apa. Ada juga beli paksa mana yang ada je kan. Tapi betul lah, bila pergi shopping dengan Hafiz, sebenarnya dia bukan pasal mahal, tapi dia pasal nampak mahal. Kadang-kadang beli mahal tak nampak mahal, kadang-kadang beli murah tapi boleh nampak mahal. Itu magicnya yang berada di mata Hafiz, dan saya pun dah start belajar dengan tu semua. Betul tak? Yang tak mampu nampak mahal macam mana. Sebab percayalah, apabila saya pergi shopping dengan Hafiz kan, rupanya tak semestinya baju tu kena mahal baru nampak mahal. Tak. Seriously tak. Bila saya pergi shopping dan dapat guide yang betul, sometimes kan kita ni judge dengan orang. Saya pernah tengok tau, orang kaya buat pre-love, rupanya baju dia orang murah je Hafiz. Murah je, tapi orang pakai nampak mahal. Nanti PM tepi tau siapa yang baju murah. Tiba nak tahu juga kan.
Sebab apa? Siapa nak tahu baju apa yang nampak mahal, kita akan bagi dalam close group. Siapa nak join close group? Komen nak kat bawah tu. Komen nak. Nanti kita akan ada fee sikit lah nak masuk close group tu. Bayar RM10 sepanjang tahun, sepanjang hidup, dan juga anda akan dapat satu e-book 40 muka surat. Banyak tips dalam tu. Nak beli baju mahal, semua saya kat dalam tu chat baju mahal. So baju investment. So guys, anda ada baju investment ke tak? Sila komen. Yang pengikut saya yang ramai ni, anda ada baju investment ke tak? Baju investment. Yang tu paling penting. Balik tu kan Hafiz, saya terus ambil buka almari semua. Tengok ni okey. Okey ni tak okey. Yang ni okey, yang tak okey. Rupanya banyak je. Even baju yang murah-murah dulu pun still sebenarnya boleh pakai sampai sekarang. Tapi kita je tak confident sebab kita rasa benda ni murah. Kita tahu benda ni murah. Tapi orang lain tak tahu pun sebenarnya murah. Betul tak Hafiz? Betul. Betul lah sebenarnya. Ini dinamakan sebagai baju investment, baju pelaburan anda. Contoh, siapa nak tahu baju pelaburan tu, saya bagi tahu sikit-sikit lah, nak tahu lebih-lebih, sila datang ke close group saya. Baju investment tu adalah, jika anda pakai banyak kali, orang tak perasan. Contohnya, saya punya bawah saya banyak ni kan, banyak you punya agent kan, apakah whatever tu stokis, betul ke tak? Yang nak tarik perhatian. Jika you nak jumpa seseorang tu, you kena pakai satu baju yang anda rasa boleh menarik orang. Itu adalah baju investment. Tak semestinya mahal, tapi jangan murah sangat. Kalau murah sangat, dia macam orang kata apa, tak bermutu tinggi. You kena beli yang betul-betul menunjukkan bahawa anda nampak mahal. Macam tu. Ada cara nak belinya. Ada cara lah. Sebab setengah baju, setengah orang pakai baju nampak murah tau. Betul tak? Ada kan? Betul. Dan so Hafiz sekarang ajar lah nak beli baju kat mana. Sebab ada orang tanya juga dekat saya, baju untuk extra size ada tak? Kat mana nak cari? Tapi of course lah Hafiz tahu kan. Of course. Saya pula beritahu. Saya dah jadi perunding image. Dah 8 tahun. So saya memang biasa untuk shopping orang. Saya bagi dekat corporate. Even klien saya banyak menteri-menteri. Klien saya, aku tak beritahu siapa menteri-menteri siapa. Klien saya banyak menteri. Banyak VIP, banyak businessman. You tahu tak, Syed? Okay, Syed dan juga siapa yang dengar kat sini tahu. Saya pernah pakai, seorang menteri tu dia tanya kat saya pernah pakai dekat dia. Dia punya tie, harga dia RM5 tie dia, menteri tu. Dan dia sangat suka. Dia sangat suka. Dan dia jadikan tie RM5 tu sebagai dia punya gambar corporate. RM5 tie. Tak semestinya mahal, betul ke tak? You kena pandai pilih saja. Nak kena pilih tu, dia kena ada apa? Ilmu. Tak ada ilmu, you tak boleh. You can't do anything. Itu cara dia. Okey, Syed. Yang ketiga, nak nampak mahal, nak tarik pelanggan supaya you nampak mahal. Ingat tau, nampak mahal bukan macam sorry I sebut nama tau. Sorry I sebut nama, boleh ke saya sebut nama? Boleh ke? Selebriti nak nampak mahal bukannya macam Datuk Vida tunjuk semua tu. Datuk Vida itu karakter dia, betul kata itu karakter dia. Nothing wrong with that. Datuk Vida suka tunjuk LV dia, nothing wrong. Aku cakap nothing wrong. Okey, Datuk Vida, Datuk apa nama ni, Ali Shukri, itu karakter dia. It's okay. Nampak mahal bukan macam tu saja. Nampak mahal bermaksud nampak mahal dari segi lain. Setengah orang tak mampu. Saya pun tak mampu nak beli macam Ali Shukri punya satu bag RM40,000, RM50,000. Baik aku beli down payment kereta baru ke kan, tambah sikit dapat emas 1 biji lagi. I ada emas satu, I ada apa satu. Side ni kereta aku tak boleh lawan lah. Macam tu. So guys, anda kena pertama sekali anda kena nampak mahal. Seterusnya, Syed juga kita ajar, yang ni betul anda kena nampak bersih. Betul tak Syed? Betul, itu paling penting. Sebab bila kita bersih, orang akan tengok kita ni betul-betul dalam satu bisnes yang betul. Even saya selalu tegur pada tim saya, kalau tudung sengit, kita ni bisnes beribu-ribu, jual produk beribu-ribu, nak close orang beribu-ribu, tapi tudung sengit. Bila tudung sengit, macam mana orang nak berjaya? Orang nak percaya cakap kita, betul tak? Betul. Orang tengok macam ni je, tengok atas bawah. Orang tengok atas bawah pun dah tengok dah. Walaupun kita still dah tunjuk dah bukti, tapi still orang tak nak join kita. Orang still tak akan beli barang kita lagi saya berada dalam industri multi-level marketing. Of course, orang nak tengok bukti kita. Itu benda yang penting. Betul tak? Dalam multi-level marketing mana-mana pun, orang memang nak tengok bukti. So, first experience yang saya first adalah appearance kita. So, sebab tu saya pergi jumpa Hafiz. Sebab saya rasa,
benda ni yang saya kena betulkan. Even sebab waktu kita belum mula-mula buat bisnes dulu kan, kita pun memang langsung tak pandai benda ni semua. Kita just pandai sikat rambut, pakai baju yang kemas cukup. Tapi bila kita dah tahu the next stage, sebab kita tak pandai tau Hafiz, kita tak pandai langsung, kita tak ada ilmu langsung cakap pasal warna. Mana ada, hari tu kita kejut baru tahu. You tahu tak, kalau you salah pakai warna, you nampak busuk. Betul. Bukan you busuk, you nampak busuk. Lagi satu kan. Okey, yang ni saya beritahu betul lah saya ya. Beritahu betul ya. Begitu kan. You ada cerita dulu kan. Ada sesetengah orang yang agent ke stokis ke apa ke, ni bau badan. You nak jual barang kesihatan tapi bau badan puaka. Apa nama tu? Nak pilih deodoran macam mana? Nak pilih deodoran macam mana? Nak pilih nak pilih perfume macam mana? Nak belajar? Komen nak kat bawah tu, kita akan masuk ke dalam close group. Kita dapat masuk bayar RM10 saja, akan dapat satu e-book dan satu close group. Semua saya belajar dalam tu. Siapa nak belajar? So, sila komen nak kat bawah tu dan kita akan PM anda. Betul, kita dah belajar kan cara nak. Betul. Dulu ingat tak kita datang kita buat dekat ni, dekat mana? Yang dengan SKV. SKV, kita buat SKV. Saya tunjuk macam mana cara diorang nak cari perfume, macam mana nak pilih deodoran. Betul ke tak? Kena tahu benda tu. Betul, benda tu sangat penting. Benda tu penting sangat Hafiz. Sebab ramai orang pergi closing ataupun pergi jual barang tapi dia tak jaga dia punya bau badan, bau mulut, even muka dia berkering, tak ada make up. Tapi dia cakap dengan saya, Hafiz, kita tak pandai make up. Dia cakap, macam mana nak jawab tu? Kita tak pandai make up. Belajarlah, betul ke tak? Belajarlah, betul ke tak guys? Belajarlah. Nak kena make up kan? You tahu tak, saya seperti yang kena belajarlah kan saya kan? Saya make up ke? Tiba-tiba tanya. Tak ada. I natural beauty. Okay guys, macam ni tu guys. Lip gloss, I PKP ni I punya bibir semuanya kering. I stress kot bila tak pergi keluar, so kena kering. So, okay, saya bagi tahu dekat you all. Okay, ingat tak Syed? Waktu saya dengan SKV, saya belajar, kita akan terangkan berkenaan dengan beberapa jenis deodoran untuk jenis ketiak. Ingat ke tak? Ingat. Diam, jangan cerita. Nak tahu? Sebab itu nak tahu, kalau nak tahu komen nak, kita akan bagi e-book masuk dalam close group Cute Carry dalam tu. Close group Cute Carry tu memang banyak belajar nak pilih deodoran. Ada orang yang pernah tak you memang jumpa dengan orang kan saya, ada tak orang jenis yang bau ketiak sangat kuat walaupun dia kata dah pakai perfume, dah pakai deodoran? Ada ke tak ada? Ada, kadang-kadang duduk sebelah dia penas sekali rasa nak muntah. Kadang-kadang ni macam ni tau. Isteri dia okey, suami dia pula yang bau badan. Yelah saya ni confirm dulu suami dia. Tapi ya Allah, dia punya bau sangat kuat sampai kita pun rasa nak muntah. Kita ni sebab kita dengan dia istif kan. Bila kita dengan dia, kita rasa dikit. Tapi saya terfikir macam mana dia jumpa orang. Patutlah tak pernah close barang. Patutlah sale kurang. You tahu tak? You know tak why? You know tak sebab apa? Sebab isteri dia dah immune. Dan kita tak boleh bau badan kita sendiri. Kita tak boleh bau badan kita sendiri. Dan you tahu tak, mungkin dia pakai deodoran, tapi disebabkan dia pakai deodoran tu, mungkin disebabkan dia pakai deodoran tapi dia tetap berbau juga disebabkan oleh dia salah pakai deodoran. Bila dia salah pakai deodoran, itu lagi kuat bau dia. Selalu tau, kesian tau. Dan siapa yang nak join kelas kelas online Cute Carry, siapa nak masuk dalam close group Cute Carry, komen nak kat bawah tu. So kat bawah tu. Lagi satu kan, ramai juga tim yang kata, dia nak bergaya tapi dia kata dia tak nak tudung singkat. Tapi saya selalu cakap juga, nak bergaya tak semestinya tudung singkat. Betul. Tudung labuh pun ada cara dia. Sebab mereka rasa tudung labuh tak boleh bergaya tau, Hafiz. Tidak. You tahu tak, you tahu tak saya punya, kalau saya grooming orang, kalau saya grooming Syed ke, saya grooming siapa ke, pertama saya buat adalah, saya tengok personality dan kehendak dia dulu. Betul ke tak? Betul. Apa yang dia nak?
Kalau setengah orang tu, kalau orang tu kata saya tak nak tudung singkat, saya nak tudung labuh, aku akan bagi dia labuh. Boleh semayang terus lepas tu. Gitu. Tapi kalau you pakai tudung labuh, kau nak pakai warna yang menyebabkan you nampak tua tu, kenapa? Tu aku tak faham. Ada. Memang betul ke ada, tak? Ada. Tim saya ada orang umur dia dah baru 27. Tapi bila tengok dia cara pakai macam umur 37, Fiz. Betul ke? Ada. Sebab apa? You tak nak sebab apa? Pertama dia pakai tudung, mungkin I teka ya, banyak pengalaman ni berlaku ya. You punya ni lah, you kenal lah, you punya orang bawah lah kan, ni kan masalah dia kan. Okey, pertama adalah kerana penggayaan tudung tu. Dan dia ingat kalau tudung labuh kena pakai tudung yang sekuk macam tu. Kau tahu tak? Tudung bukan ustazah, tudung pengawas pusat sumber tu, sekuk pelepuk ke tubuh macam ni. Kau tahu tak? Kelepuk sini dah keluar. Nak jumpa klien, nak close nak close corner ni cakap pumpang. Saya 5 juta, saya 6 juta, saya 1 juta, sekuk macam tu keluar. Dengan muka tak make up kain garingnya. Kedua, kenapa jadi macam tu? Disebabkan oleh dia punya make up. Dia punya make up, tak pakai make up tak apa dah, tak nak lah. Kedua adalah warna tudung. Warna tudung salah habis semua. Macam saya, dia banyak salah pakai warna dulu. Betul ke tak? Betul. So sekarang dah buang dah semua warna-warna tu, dah derma dah. Tak supaya tak nak pakai dah kan, sebab memang betul. Hari tu ingat tak Hafiz, saya terpakai baju warna biru sebabkan urgent hari tu. Ya Allah. Terus close. Terus bukan closing, terus tak apa kata, tak gairah. Betul. Sebab bukan colour dia. Sebab ingat tak dulu you selalu pakai colour-colour yang terang-terang yang you tak sesuai dengan you. Betul ke tak? Betul. Dan okay, ada orang cakap ikut tudung, ikut warna kan, ikut aura. So, kita belajar bukan aura, kita belajar berdasarkan warna kulit. Tapi tak semestinya gelap. Warna kulit tu semua sama kan? Tak. Warna tudung tu semua sama. Ada gelap dia lain, betul tak? Betul. Bila tengok kawan, dia naik tau bila colour yang tak sesuai dengan saya. Macam saya ada satu colour warna yang saya terkejut, warna orange. Cantik you pakai. Naik. Saya terkejut, rupanya warna orange sangat naik. Dia macam dulu tak berani Hafiz nak pakai. Memang tak berani kan. Sekarang ni berani. Boleh kan warna orange? Boleh ke tak pakai warna orange? Can you wear orange kan? Boleh kan? Memang colour you pun. Nak tahu tentang warna-warna, boleh komen nak dan joinlah close group Q Carry. Komen nak dan kita akan PM anda. Komen nak. Siapa nak? Macam tu. Warna orange sesuai. Setengah orang tak boleh pakai warna orange. Betul. Tak boleh pakai warna orange. You tak? Saya tak boleh pakai warna apa, Syed? Saya tak boleh pakai warna yang saya pakai. Warna apa? Warna yang you pakai sekarang, baju sekarang ni pun. I cannot. If I start pakai warna tu, muka saya jadi gelap. Muka saya jadi gelap. Saya tak boleh. Warna purple Bukan purple saja. Saya tak boleh pakai semua kategori warna Syed. Ingat tak kita cakap warna apa dulu? Warna apa? Senja. Ingat tak kita bagi colour tu kan? Ingat tak kita bagi? Senja. Saya tak boleh pakai apa warna saya pakai. Jika saya pakai, kulit saya nampak gelap, gigi aku jadi kuning. Gigi kuning. Gigi apa, Fiz? Yang tu colour purple kan? Purple lah. Purple macam this is what saya pakai sekarang ni, yang saya nampak daripada IG live ni, ia adalah dinamakan sebagai purple dusty. Bukan semua orang boleh pakai dusty purple. Cannot. Saya boleh pakai. Semua tak boleh pakai. Betul. Dulu dengan warna merahnya Hafiz biasalah buat macam level hitam merah. Dia dengan merah menyalanya. Dengan apa lagi? Biru jangan cerita berlambak biru. Sebab orang kata lelaki kan sesuai dengan biru. Tidak. Orang cakap lelaki kan sesuai dengan biru. Apa lagi? Warna hitam. You cannot wear black. Saya tak boleh pakai black. I boleh. Saya tak boleh pakai black. Tak boleh. Jaket pun tak boleh. Jaket pun ingat kita belajar jaket apa? Warna cakul. Ingat tak dulu? Warna-warna yang hitam lagi satu tu. Dia tak boleh pakai jet black. Nak belajar, jumpalah Q Carry apa warna jet black, apa warna tu. Jumpalah Q Carry. Dia sesuai pakai warna jet black. Itu yang warna yang sesuai dengan saya. Saya sesuai pakai warna-warna dusty. Macam tu. Ingat tak saya, yang you pakai suit ke apa tah? Dekat mana tah aku tengok? Yang dekat Paris ke you gambar kat mana tah? Warna hazardnya aku cakap warna tu. Warna kat mana? Masa tu tak jumpa Q Carry lagi. Warna apa tak aku tengok?
you pakai buat syuting kau mesti kat London ke kat Paris ke? Aku nak pensan tengok. London. Ya Allah. London dan Paris. Confidence kau. Fas yang pilih tau masa tu. Ha? Fas yang pilih. Apa dia? Fas yang pilih. Fast untuk hala. Lala sekali Fast belajar dengan aku. Lepas tu sebelum tu Fast tak jumpa I lagi. Lepas tu Fast pun datang belajar dengan I. Fast is one of my students. So siapa nak komen nak kat bawah tu dan kita akan hubungi anda. Macam tu. Dapat. Apabila kita dah tahu code color tu, memang sebenarnya memudahkan kita untuk pilih apa sahaja baju yang kita ada. Yang kita kalau pergi shoot. Betul. Betul lah, kita dah habis beribu-ribu beli baju, rupanya baju tu tak sesuai untuk kita. Dia menyebabkan kita tak ada closing pun. Orang rupanya tak tengok muka kita, dia tengok baju kita lebih. Betul. Sepatutnya dia tengok muka kita, betul tak? Habis saya baru faham. Sepatutnya bukan orang tengok baju kita, sepatutnya orang kena tengok muka kita. Sebab kita yang bercakap. Betul. Kita yang bercakap. Baru orang percaya, betul ke tak? Kalau tengok muka. Tengok ya siapa nama Tun Mahathir kan. Tun Mahathir. Yes. Dia kategori dia satu kategori. Dia dinamakan sebagai kategori klasik. Saya kategori lain. Tengok warna-warna dia pakai warna apa Tun Mahathir. Orang tengok muka dia. Tetapi berlainan dengan kita punya Datuk Seri Najib Tun Razak. Warna dia apa? Orang akan tengok muka dia sebab dia cantik pakai warna tu. Itulah kepentingnya warna. So, menteri memang semua akan dapat konsult daripada orang yang pandai tentang baju, betul tak? Siapa yang datang jumpa I lah. Gitu. Klien aku banyak politician. Politician. Hafiz, sebab kita sekarang teruja tengok baju tu, corak dia banyak, cantik dan kita rasa benda tu sesuai dengan kita. Kan? Sayangnya, macam cantiknya baju ni, macam-macam kita jumpa baju. Betul tak? Betul. Nak beli tu, tak boleh. Kita ada apa yang hazard sekali, Syed. Lepas ni apa dia? Kita ada apa yang hazard sekali sekarang ni. Baju raya tahun ni, banyak orang salah beli baju raya. Walaupun tak beli raya, tapi banyak salah beli baju raya. You tahu tak sekarang ni orang pakai baju raya. Contohnya saya tak bagi tahu designer. Memang dia designer tu popular, tapi tak semestinya sesuai dengan dia. Warna tak sesuai. Betul tak? Macam contohnya dia ikut cakap kita. Dia ikut cakap kita. Macam saya pernah jumpa designer kan, buat baju Melayu tiap-tiap tahun dengan designer. So memang dia cakap, saya nak warna apa? Saya nak warna apa? Kita pun pilih je lah warna ikut suka hati kita. Betul. Lepas tu bila pakai, betul. Orang buat baju dia. Sebab dia akan ikut apa kehendak kita. Designer bukan stylist. Designer bukannya konsultan. I konsultan, I tahulah designer tak salahkan dia ikut apa kita kata. Sebab itulah bila you tengok setengah orang kalau pakai baju nampak tak cantik walaupun baju mahal. Macam tu je lah. Okey, yang ketiga Syed. Macam mana saya bentuk Syed pada hari tu? Macam mana saya bentuk? Saya cerita tahu. Siapa follower Syed dekat sini? Yes, Kida CLA. Yes, corak pun main peranan juga. Betul. QIDA. You punya orang bawah Syed lah. Okay, banyaknya orang Syed kat sini. So guys, siapa nak join kelas saya, komen nak kat bawah tu. Kita masuk dalam close group. Okay, dan dapat ebook 40 muka surat. Komen nak dan kita akan communicate dengan anda. Macam tu. Okay guys, komen nak dan kita akan communicate dengan anda bagaimana kan untuk mendapatkan ebook tu, bagaimana close group tu. Memang eksklusif. Saya tak akan beritahu kat sini. Habislah aku punya modal nak cakap kan. Okay, yang seterusnya, tahu tak saya bentuk Syed macam dulu? Saya tengok siapakah Syed punya target pelanggan. Kalau nak bergaya, kena tengok target pelanggan. Syed punya pelanggan siapa? Dia cerita kat saya. Cerita dekat saya, cerita sekarang ni Syed punya pelanggan siapa? So, kebanyakan pelanggan kita adalah orang yang bekerja seperti nurse, cikgu, ya. Orang-orang yang mempunyai gaji lebih kurang dalam RM2,000 ke atas hingga RM5,000 ke atas. So, itu antara target pelanggan saya. Kan? Bila kita nak capture orang macam ni, sebab tu kita jadi confused. Tak tahu nak pakai baju apa. Tak tahu nak kena gaya macam mana. So, itu adalah target pelanggan. Apa yang saya dapatkan. Sebab saya jual korset. Betul. Saya jual trans. Betul. Saya jual kopi. Contohnya Syed, klien dia bukannya orang-orang kebanyakan klien saya cakap teruskan, bukannya yang gaji RM40,000, betul ke tak? Betul.
So, dia tak perlu nak tunjuk semua benda, nak tarik patah 40,000. Kalau you tahu tak, kalau you kena tahu, anda kena tahu siapakah pelanggan anda. Baru anda boleh bergaya. Macam tu. Syed, dia kena tahu apa yang klien dia nak. Pertama, klien dia mestilah sebagai seorang leader, dia kena nampak sebagai seorang leader. Syed. Okey. Dia tak boleh nampak BBNU. Dia tak boleh nampak BBNU. So, seorang leader, jangan sekali-kali kau pakai sebesar alam belt Gucci yang sebesar kelepuk tu yang dekat ni tu. Gucci yang besar tu, kalau you ada jangan pakai dah. Gucci punya LV ke apa ke, LV sebesar alam. Kalau seorang leader tak pakai macam tu, itulah, kalau pakai macam tu budak BBNU, you tahu tak? Budak MLM baru nak naik. Budak-budak baru nak up. You are not. So, kita akan buat you are not. You dah sampai satu tahap, you berada, saya berada di kelas yang tersendiri. Dia tak perlu tunjuk. Okey, tak tunjuk dah. Tak tunjuk dah. Kan nak tunjuk pun, nak tunjuk itu bukan. Kan nak tunjuk tu pun, yang lain kena simple. Yang lain simple. 000, satu je. Jangan belt LV. Betul. Kasut pula letak Ferragamo sebesar kelepuk Prada. Itu nampak macam tentu hala. Jangan buat macam tu saya. Tak apa. Betul. Beza antara orang yang nampak kaya dengan acah-acah kaya. And I'm sure saya kaya. Dia memang kaya pun. You bertuah lah dapat saya sebagai you punya leader. Ikutlah dia. I pun belajar dengan saya juga. Sebab kita buat bisnes. So bila kita buat bisnes, kita orang kata mengelolakan ataupun kita dalam kapal kita penuh dengan tim. Betul tak? Dan of course mereka menjadikan kita sebagai idola. So bila mereka jadikan kita sebagai idola, apa yang kita pakai mereka nak tiru. Apa yang kita buat, apa kita beli semua mereka nak juga. Dan of course kita jadikan as a inspiration. Kan? Bukan kata tunjuk sebab kata nak tunjuk riak ke apa, tak. Itu adalah sebagai inspirasi nak bagi tahu kita dapat kehidupan lebih baik. Sebenarnya bila baju kita lebih baik, orang nampak kehidupan kita lebih baik. Betul tak? Cuba tengok kadang-kadang orang gambarkan tentang orang yang susah. Kan selalu buat baju campur-camping. Semua bermula daripada baju sebenarnya. Apabila baju kita kemas, orang akan nampak yang sebenarnya kehidupan kita kemas. Betul? Kemas. Itu adalah kemas. Target pelanggan siapa? Betul ke tak? Sometimes bila dia tengok baju kita tak gosok. Betul. Baju kita tak gosok, nampak sangat hidup kita seram. Lagi satu, saya beritahu kan. Baju kita tak gosok pun akan nampak hidup. Betul, kalau baju tak apa gosok, nampak macam ni. Nampak macam, orang kata apa, nampak macam busuk. You tahu tak? Baju tak gosok. Tahu nampak busuk. Bukan nampak busuk apa. Nampak ni. Nampak macam, dia macam mana nak arrange. Busuk. Guys, macam mana nak arrange, macam mana nak uruskan you punya agent, you punya stockist, you punya dropship, jika anda punya baju pun tak ada nak urus. Betul ke tak? Betul. Macam Hafiz, tim saya ni kan ramai mereka ada LV, ada Chanel, ada Prada. Betul Diorang boleh pakai, betul tak? Diorang still boleh pakai. Cuma pemakaian yang betul boleh menonjolkan apa yang mereka pakai. Betul tak? Sebenarnya. Betul. Kan? Nanti diorang takut pula nak beli benda mahal. Betul. Jangan guys. Kalau nak beli kena ada ilmu dulu. Okey. Kena ada ilmu. Kemas, kena ada ilmu. Kena tahu siapa target pelanggan. Contohkan saya kan, kalau you pakai baju, contohnya, I pernah pakai baju macam ni, I cerita kat you all tau. I pakai baju macam ni dan I pergi kampung. Masa zaman dulu dah, 10 tahun dulu I pakai macam blazer. Orang kampung susah nak terima I sebab dia kata I belagak sangat. Oh, so tak boleh lah masuk kampung pakai blazer. Betul tak? Tak boleh. Tak boleh. Serious guys, ladies. Jika anda nak masuk kampung dengan makcik-makcik, dengan siapa-siapa, jika klien anda suri rumah ke, anda jangan pakai macam corporate sangat. Susah nak tarik perhatian dia. Itu adalah psikologi gaya. Faham. Tu dah kena ada. Kadang-kadang kita buat demo kat kampung tau. Kita pernah masuk kampung buat demo. Kan? Pakai gelang. Kalau gelang tu mungkin dia suka. Gelang tu mungkin dia suka. Dia suka dah nampak gelang banyak kan. Dia suka lah, orang kampung suka lah kan. Tapi kalau you pergi sana, you pakai baju macam ni, blazer, you tunjuk macam dekat orang kampung. Kadang-kadang tu orang kampung nampak macam kita macam belagak.
So dia susah nak didekati. Itu psikologi gaya. Nak belajar dengan saya, kalau nak belajar, jumpa saya. Kalau tak nak jumpa saya pun, anda kena boleh komen nak kat bawah tu, masuk di dalam kita punya close group. Dan kita ada e-book. E-book 40 muka surat. Tak semesti baju kurung. Ada yang cakap baju kurung. Tak semestinya. Kalau masuk kampung, beg sesuai macam mana. Hari tu Hafiz ada tunjuk cara pilih beg yang betul. Rupanya beg kita kena ikut, ada cara dia kena ada ikut kepada kesesuaian badan kita. Tapi nanti Hafiz tunjuk macam mana sebenarnya. Betul, semua ada dalam kita punya close group. Nak ikut peha ke, nak ikut lengan ke, semua Hafiz tunjuk. Dan hari tu terkejut tau bila Hafiz tunjuk rupanya cara pemilihan handbag, rupanya size handbag tu memainkan peranan penting. Kalau tak handbag tu sebenarnya kita tutup handbag ataupun handbag tutup kita. Betul tak? Betul. Bila tengok balik tim saya beli handbag kan, ya Allah, rupanya kita tak tahu cara beli handbag. Sebab itulah setengah orang nak beli handbag mahal, orang nampak murah juga. Betul. Nak pakai handbag macam mana masuk kampung? Tanya Hafiz. Tanyalah I masuk dalam close group. Saya akan cerita dalam close group sahaja. Saya akan cerita dalam close group sahaja. Dalam sini aku tak nak cerita semua. Kenalah benda-benda eksklusif ni. Kalau you Google pun, masalahnya ramai orang Google. Tapi bila Google, saya bukan nak cakap. Yang bagi tips tu pertama, dia jarang buat styling. Dia hanya dapat pun daripada buku juga. Okey. Saya memang buat styling dan saya punya perundingan image bergantung kepada orang punya Malaysia punya ataupun budaya kita, bukannya berdasarkan buku aku copy paste tak. Semua pengalaman saya, alhamdulillah pengalaman saya, itu yang penting sekali. Kalau masuk kampung, contohnya kan masuk kampung. Okey. Tahu tak beg YSL? Siapa tahu beg YSL? Siapa tahu YSL? Tahu kan? Saya tahu YSL kan. Siapa tahu YSL? Macam mana nak pronounce dia? Yves Saint Laurent YSL. Okey. You masuk bawa beg YSL. Cubalah sebut Syed. YSL. Sebutlah YSL. Tak sebut nama penuh dia. Sebutlah nama penuh dia. Saint Laurent je aku tahu. Yves Saint Laurent. Apa nama sebut dia? Yves Saint Laurent. Tak boleh. I baru yang banyak ada. Saya sebelum PKP saya baru beli dekat my client seorang. Saya tukar beli untuk klien seorang. Satu beg YSL harga dia 10,000. Satu beg cheap macam ni. Perempuan klien saya. Sebab dia kata dia nak bawa beg tu. Sebab apa dia beli beg tu? Sebab klien saya dia ada target dia. Dia nak bawa beg tu bila dia pergi meeting dan berjumpa dengan klien-klien dia golongan kaya juga. Kalau dia pakai beg Coach, bukan cakap beg Coach tak bagus. Kalau dia pakai beg Coach, dia kata macam mana dia nak setaraf dengan orang yang nak meeting tu. Dia terpaksa beli YSL. Dia tak akan beri beg LV sebab dia kata beg LV terlalu ramai orang Malaysia pakai. Faham. Dia nak up. Penting Penting sangat. Dan kalau you bawa YSL pergi kampung pun, orang kampung tak faham. Orang kampung dia tahu Bonia. So hang beli 10,000 pun, dia tak faham. Dia tak tahu. Bukan cakap orang kampung tak bagus. Saya orang kampung. Betul, saya orang kampung. Kita kena pergi Hajah Mizat, kita kena pergi beli Bonia tahu. Kita nak masuk kampung tu ada Dr. Mizat namanya. Kan? Saya seorang orang kampung. Saya tanya, Kak kenal YSL? Ada yang kenal dia tak kenal? Macam tu. Dia suka Bonia, dia suka Coach. Kena tahu siapa dia. Saya orang kampung, saya tahulah. Macam tu. I orang Kuala Kangsar. Siapa orang Perak sini? Angkat tangan. So guys, saya orang Perak. I'm from Perak. Perak Kuala Kangsar. Nothing wrong with that. Orang kampung lagi kaya. You tahu tak orang kampung? Orang kampung dia kaya dengan tanah. Dia tahu jenama apa, Hafiz? Dia tahu jenama apa? Orang Okay, kampung bagi dia tahu tahu nama apa je. Bukan orang kampung tak, orang bandar kecil. Macam orang saya, bandar kecil orang kampung. Okey, bandar kecil macam saya. Kalau dia tahu tentang Bonia, dia tahu. Okay, Bonia. Dan saya beli Bonia dekat saya punya mak saudara. Saya setiap tahun saya akan hadiahkan handbag dekat mak saudara saya. Saya hadiahkan semua. Saya beli Bonia. Dia sangat gembira. Dan bila masuk kampung orang cakap, cantiknya bag tu. Bonia tu tak mahal sangat. Pada saya tak mahal lah. Harga dia lebih kurang dalam 500-600. Dia lebih tahu. Jika saya beli Coach,
Coach pun dia orang tahu juga. Coach. Sekarang ni dia tahu Kate Spade, dia tahu dah. Kate Spade. Dah tahu dah. Coach, Kate Spade. Tapi kalau you beli YSL 10,000 pun, dia tak tahu sangat. Tapi kalau beritahu saya kata orang kampung lah, orang bandar pun ada tak tahu YSL. Yves Saint Laurent. Betul. Contohnya, you tahu tak? I sebut sekarang ni, siapa tahu benda ni? Okey, saya tahulah benda ni. Tahu tak satu bag, nama dia apa? Bag dia, nama dia. Kalau tahulah sekarang ni, ramai orang pakai. Saya tak ada lagi. I don't have that bag. Tapi saya nak beli. Sepatutnya saya nak beli. Waktu saya, aku sebenarnya, saya nak pergi ke ni sebenarnya. Raya ni. Nak pergi ke Rusia. Rusia. Spain. Apa nak aku mati ke kat Spain? COVID-19 gila aku nak pergi. Raya ni baik aku suruh pergi Itali, Wuhan tu kan. I nak pergi Rusia. Nak pergi Rusia, ingatkan nak berhentilah dekat Paris. You pun tahu Jerry dia cakap selalu ni, Goyat. Mesti ramai orang tak tahu Goyat. You tahu kan? Goyat. Itu kegemaran Jerry. Itu adalah beg orang kaya betul-betul. Goyat. Harga dia ejaan dia GOYARD. Goyat. Harga dia dalam 40,000, 30,000. Harga dia. Macam tu. Kalau orang tahu lah. Apa dia? KL tak ada. KL tak ada. Yang I nampak dekat Takashimaya dekat ni ada. Dekat Singapura ada. Goyat. Awak Asyari pakai dia kata. Betul. Yang tu. Contohnya orang Malaysia pun ramai tak tahu lagi. Setengah orang Malaysia apa ni? Orang Malaysia tak tahu. Yang you tahulah. Saya bagi tahu dekat ramai dekat saya punya klien, dia tak tahu Goyat lagi sebab Goyat tak glamour dekat tak glamour lagi dekat Malaysia. Orang tahulah sebab you selalu follow selebriti. Orang tak tahu solo fan selebriti ke, tak tahu fashion sangat, tak tahu sangat. Macam tu je lah. So tak tahu. Nak jual produk kecantikan, nak pakai baju apa coach? Kan pakailah baju yang mereka nampak. Pakai baju dan beg apa coach? Jangan tanya coach, tanya Hafiz Carry. Saya bukan consultant, image consultant. Hafiz consultant. Dia tanya aku pula dah nak pakai baju apa. Unit Trust kena pakai baju apa? Unit Trust ramai tak? Saya punya klien Unit Trust jumpa saya. Klien saya Unit Trust. Macam tu. Unit Trust mau kepada corporate. Betul tak? Dia selalu pakai baju corporate. Ingat bukan spesifik corporate. Tengok klien dia apa. Ingat tak kita belajar tentang you must know psikologi gaya. Kalau you salah sekali aja, sebab itu susah nak close. You kena tengok psikologi gaya. Sebab itulah, sebelum anda nak bergaya, anda kena tahu apakah gaya anda yang sebenarnya. You must know what is your gaya. Kalau you pun tak tahu gaya you, contohnya, kita kalau siapa jumpa dengan saya, kita akan buat sebagai Carey Style Analysis, CSA. Buat CSA tu baru tahu you kena pakai baju apa. Itu adalah psikologi gaya. Siapa nak tahu lebih lagi, komen nak kat bawah tu, boleh join close group Q Carey. Saya tak akan bagi tahu kat sini, saya close group je. Komen nak. The Marlina Lee. Mami Nikki. Okay. So, siapa nak, komen nak kat bawah tu, komen nak, dan kita akan communicate dengan anda bagaimanakah untuk masuk ke dalam kita punya close group. Gitu. Macam itulah. Kadang-kadang itu klien ada juga sesuai untuk kita pakai yang lebih mahal daripada klien, ada juga yang kena jangan lebih mahal daripada klien. Betul tak? Betul tak? Saya dah pandai. Kadang-kadang kita pula yang lebih mahal daripada klien. Betul. So kita pun kena ikut kesesuaian juga. Betul. Itu dinamakan dia dinamakan sebagai psikologi gaya. Kalau you tak ada gaya tu, girls, guys, kalau you tak ada gaya tu, you tak ke mana. Serius. You gaya macam mana pun you tak kena. Dan dia memang dapat sesuatu. Dia kena dapat sesuatu yang anda kena tahu bahawa what type of baju yang sesuai dengan you. Macam tu. If you can't wear, if you keep wearing something yang salah, sampai bila tak dapat nak tahu klien. Contohnya kan, psikologi gaya kan, you tengok ya. I beritahu sikit tau. Contoh ni tak ada politik Okay. Apa ni? YB Mat Sabu. Tengok dressing dia macam mana kan, dressing dia saya rasa orang cakap Mat Sabu macam tu lah. Saya rasa kan dressing dia sesuai dengan dia punya followers, pengikut dia. Ni tak ada politik ya. Dia kena tahu siapa pengikut dia.
Ngikut dia banyak orang luar bandar sesuai macam tu. Orang luar bandar suka macam tu. Kalau dia pakai baju corporate sangat, orang luar bandar tak suka sebab dia banyak dapat sokongan daripada orang luar bandar. Itulah psikologi gaya. Jika you nak ikut, contohnya banyak I tengok agent lah, dropship lah, unit trust lah, nak pakai corporate semua. Mana you tahu orang nak beli pada you, betul ke tak? Betul. Tak semuanya kita kena pakai corporate. Saya target dia bukannya orang bawah dah, target dia untuk create jutawan. So dia kena pakai macam jutawan juga. Betul. Dan Hafiz, lagi betul. Orang kata kena pakai kasut tinggi. Kena pakai kasut tinggi, siapa kata? Baru nampak cantik. Tak, kalau pakai kasut lepeh tak nampak cantik. Nampak macam nak pergi pasar je. Betul. Kasut tinggi. Kasut tinggi tapi jenis kasut tinggi macam mana? So kasut tinggi kena mengikut bentuk badan. So dalam kelas kita, dalam close group kita, dalam online kita belajarlah cara memilih kasut berdasarkan badan. Setengah orang pakai kasut tak sesuai. Kena tahu what type of kasut yang sesuai dengan anda. Kasut tinggi. Memang kena pakai kasut tinggi. Tapi kalau you tengok tak, kasut tinggi sangat pun kan. Kalau you kasut tinggi, contohnya, I bagi tahu satu benda. You nak close dengan seorang, you nak close dengan seorang yang beriman. You tahu tak? Beriman. Beriman. Aku tak beriman sangat. Tak beriman. Tiba taklah aku ni alim sangat kan, beriman lah. Macam tu. You kena pakai, okay, I beritahu ya. This is psikologi gaya. Setengah orang dia nampak offended jika seseorang perempuan pakai kasut tinggi sangat. Kasut tinggi, setengah kasut tinggi, dia kalau terlalu tak sesuai, kasut tinggi tu yang lebih daripada perempuan tu. Faham tak maksud saya? Kasut tinggi tu dia contohnya, dia pakai kasut tinggi sangat. Kasut tinggi sangat ni. Kelepak jalan. Jalan pun pop kan. Dia pergi jumpa dengan ustaz pula. Ustazah suka tak perempuan pakai macam tu? Tak. Faham. You pakai pula kasut tinggi. You tak pakai stokin pula. Lepas tu you pakai pula kasut tinggi yang ada tali banyak-banyak macam tu. You pergi nak close dengan orang yang sangat kuat agama. Dia ingat dia nak close dengan you ke? Itulah. Dan masa ni lah kita tengok ramai pakai selendang Ultraman. Ultraman yang ada yang ada apa ni? Yang ada macam tu semua tu gantung semua. Bila dia tak ada power tu, kerongsang dia tu pun menyala. Siapa dengan I tahulah macam mana aku cakap. I kalau dengan saya suka ni. Saya suka cakap terus. Ya, betul tak saya? Saya cakap terus kan? Betul. Biar cakap terus terang. Saya tak ada cover-cover. Saya cakap je. Kalau tak sesuai warna ni, buruk aku cakap je depan muka. Jangan sentak sebab you pay me untuk I cakap, betul ke tak? Betul. You pay me. Biar you yang tegur. Sebab daripada orang lain yang tegur, betul tak? Kadang-kadang kita tengok, kita tak boleh nak closing. Bukan pasal tak boleh closing, pasal kita tak pandai cakap. Tapi sebab dia tengok kita atas bawah, dia tak nak join kita. Dia tak nak beli barang. Betul. Sebab dia tengok kita atas bawah, tak meyakinkan langsung warna kita, cara tudung kita. Dan dia kemungkinan dia tengok cara tudung nenek dia lagi cantik pada cara tudung dia. Dan ada jenis yang dah okey ni Syed. Tapi cakap fail pula. Tak tahu nak cakap apa. Saya selalu dengan klien saya selalu cakap, ingat tak saya buat dengan SKV dulu? Saya bagi tahu apakah perkara-perkara yang jangan dicakap kalau first jumpa klien. Ingat tak? Jangan tanya apa. Saya bagi tahu, don't ask some question. Yang tu menyebabkan ramai susah nak close. Cara bagi business card macam mana, tangan macam mana, duduk dekat mana. Itu adalah image. Itulah image. So, siapa nak belajar boleh komen nak dan boleh masuk dalam kita punya close group. Ni dalam close group saja dapat ebook bayar RM10. Siapa nak komen nak kat bawah tu. Nak komen nak cepat. Macam tu. Ramai datang. Dia actually ada daripada Brunei tau, Fiz. Ramai ni yang kalau tengok warna pink tu sebenarnya adalah follower saya daripada Brunei. Mereka sebenarnya. You dah pergi Brunei dulu kan, Syed?
Yes, actually saya buat seminar kat Brunei. InsyaAllah nanti kita akan launching seminar dalam online sahaja. Kan buat masa ni kan Hafiz kan 6 bulan kan tak boleh nak keluar, tak boleh nak berhimpun. So kita memang banyak semuanya pada online lah, lagi-lagi pada training online. Kan sebab of course lah takkan tak nak buat duit. Betul tak Hafiz? Takkan tak nak buat duit. Of course kita nak training. Dan kita ada Hafiz pula yang bantu dari segi image, cara cakap. Betul tak? Dan saya pula memang akan ada training online sebab ada cara macam mana kita nak jual barang dalam waktu macam ni. Betul tak? Pernah jumpa saya, oh ya. Saya pun nak belajar juga macam nak beli barang. Oh, Brunei. Brunei saya pernah pergi Brunei. Saya pernah buat talk dekat Brunei saya. Orang Brunei baik-baik. Saya makan ni kelupis. Kelupis. Saya makan kelupis. Kelupis apa tu? Tanya orang Brunei, kelupis ke? Yang macam pulut tu dia balut-balut tu. Saya sukanya, sedapnya. Saya suka sangat. Dengan makan ni, dengan makan apa nama ni? Ambuyat. Ambuyat, yes. Ambuyat saya pernah makan. Ambuyat dengan ni, dengan kelupis. Saya makan dekat Brunei. Saya pernah buat talk kat Brunei. Saya pergi 2 kali. Ada tanya jenis perfume pun ada kena personality. Ada. You all ada jual perfume tak Syed? Ada. Kita ada jual perfume tak? Tanya tim. Tak ada kot. Kami tak ada jual perfume. Tak ada jual perfume kan? Kami jual makeup. Apa ni oh Azmiro, saya peminat City Cute Carry. Thank you very much. So guys, jadi MDM tu. Yes, ni akan MDM kat belakang tu. So Jasmine Yusuf tak ada. Okay. So guys, tak ada jual. Okay. So guys, perfume pun melambangkan siapakah yang anda nak pakai. Apa yang anda nak pakai. Perfume. Macam tu. Kalau pakai perfume tak sesuai kan? Okay, saya bagi tahu you all. Pernah tak anda beli perfume tapi perfume tak bau kuat? Ada ke tak ada? Siapa nak? Ada. Ada. Perfume apa tu yang you pakai macam tu? Bau tapi bau yang tak kuat. Sebab kadang-kadang tu perfume juga melambangkan anda punya personality dan bagaimanakah anda nak approach orang macam tu. Sebab kadang tu kalau beli perfume pun kena pilih berdasarkan anda punya personality. Umur. Umur saya sekarang 23, tiba-tiba 23. Berangan, mampu 23. Aku 23. Kalau 23. Okey, umur saya dah adalah satu umur. Saya tak boleh pakai perfume yang macam waktu saya umur muda-muda dulu. Itulah. Siapa yang nak belajar pilih perfume sesuai, datanglah ke joinlah Cute Carry punya kelas close group. Nanti kita akan bagi details selepas ni. Komen nak kat bawah tu. Komen nak. Kita akan bagi details. Dan pesan juga yang orang yang suka pakai fake kan, saya dulu pun pernah pakai fake tapi saya memang tak saja sebab fake ni dia memberi aura yang tak bagus kepada diri kita sebenarnya. Kalau tak mampu jangan pakai fake. Fake ini adalah kita beli dengan tak redha. Faham tak redha. Dan kebanyakan orang kalau kita tengok dia pakai fake, bisnes tak boleh nak up. Percaya cakap saya. Kalau tak mampu jangan beli. Saya selalu cakap sebab fake ini aura dia tak bagus untuk badan kita. Memang baju fake, handbag fake. Kalau tak boleh beli LV, tak payah beli. Beli apa saja yang mampu. Sebab itu adalah aura kita. Lagi satu tentang keberkatan. Kita beli apa yang kita curi daripada orang lain. Benda itu adalah benda yang sangat tidak bagus untuk kita orang berniaga. Betul tak Hafiz? Betul, kita memang bagus. Bagus. Memang anti fake. So kalau tak mampu, jangan beli. Beli yang mampu. Betul ke tak? Betul. Fake item for fake people. Ingat ayat tu. Fake item for fake people. Ada yang cakap saya bila kita cakap macam tu, ada kata kita tak mampu, you bolehlah mampu. Kalau tak mampu, belilah barang yang harga yang murah. Contohnya, jika anda tak boleh beli Gucci, anda belilah gas. Betul ke tak? Betul. Beli gas, beli yang tu. You bayangkan, okay, I beritahu. You banyak berniaga kat sini kan. Bayangkan jika orang tiru barang anda, buat fake, lepas tu jual. You marah ke tak? You mesti marah kan? Macam itulah. Betul. Masa kita jual kosmetik, masa PKP ni kita kurang menonjol sebab
bersiap post dekat media sosial. So macam mana kenalah bersiap. Janganlah duduk kat rumah tak bersiap. Jangan pakai baju kelawar. Walaupun corona datang pada kelawar, tapi jangan pakai baju kelawar. Saya setiap pagi still bersiap juga sebab saya akan pastikan setiap pagi berniaga keluar rumah ataupun tidak keluar rumah. Pastikan you make up, pastikan you you bergaya sebab itu memberikan satu energi macam you pergi kerja. Cuba bayangkan you pergi kerja you tak pakai baju yang bagus. You tak ada energi sebenarnya. Sebab tu saya akan bersiap juga dekat rumah. Walau apa jadi pun bersiap. Sebab nanti kalau you tak bersiap, you akan dapat mood macam housewife, duduk rumah pakai kelawar. Tu mood dia. So business pun jadi macam kelawar juga. Terkebang. Contohnya guys, betul saya kata tu. Dekat rumah kena bergaya. Kalau you pakai baju elok, baru ada semangat untuk buat sale. Yes, semangat nak buat sale. Bagi saya sangat percaya dengan energi. Baju kita ada energi tau. Bila kita make up, kita puji diri kita, oh my god, energi yang sangat power sebenarnya. Cuba try. Saya selalu try. Even saya bukan orang yang orang kata I not have a good look tau Hafiz. Saya tak rasa saya ada good look. But saya sentiasa pergi puji apa saja yang ada yang bagus tentang gila tak good look. Maksudnya bukan, kita ni bukan muka-muka artis ke apa, but okay, kita ada aura, kita semua ada aura. Kalau kita bangga dengan diri kita sendiri, kalau kita selalu puji apa yang Allah bagi, oh kulit saya cantik, tak perlu nak jadi Nilofa pun, tak perlu nak jadi Siti Nurhaliza pun. It's just like you kena cantikkan diri you, dan you nampak you sangat yakin. You tak perlu jadi orang lain, you hanya jadi diri you. Dan saya nak cerita sikit dengan Hafiz. Actually dulu saya tak boleh terima saya ni gelap. Saya tak boleh terima, saya tak boleh tengok cermin, saya rasa macam tak suka sangat dengan kulit yang warna macam ni. But selepas saya masuk universiti, ramai kawan-kawan cuba nasihat, kulit kau okey lah. Start pada tu sebenarnya baru start rasa confident diri. It's not about gelap ke putih. Dia bukan pasal cerah ke gelap. Dia bukan pasal hitam ke putih. Tapi you confident, you sayangi diri you, so you bersiap. Dan pilih warna yang sesuai. Jangan pilih warna yang sesuai. Faham? Jumpalah I. Nak belajar, komen nak kat bawah tu. Kita akan masuk dalam close group. Pakai warna sesuai. Aura, betul, aura. Sebenarnya contohnya saya duduk kat rumah, saya pakai macam ni tau. Rumah I ada aircon lah. Bila I pun ada aircon. Rambut saya, I pakai sikit. I pakai something kat rambut. Tak ada rambut. Contoh saya ada topi. Tapi kebanyakan kita tengok orang pakai topi cantik. Tapi cuba tengok saya pakai topi tak elok. Nampak lepeh. Kenapa Tak elok. Kenapa topi? You cannot wear that. Jenis pemilihan topi pun ada ke? Okay, topi ada. Okay, satu. Macam mana pilih topi sesuai untuk lelaki? Pertama, jenis topi. Muka saya tak boleh pakai cap. Oh, tak boleh pakai cap? Tak boleh. Sebab muka macam tu kalau pakai cap, nampak macam ni pegawai rela menyamar. Macam ni? Jangan. Itu macam mak rempik yang tak tentu hala. Tak sesuai. Setengah orang sesuai pakai fedora. Tak ada fedora? Apa tu? Fedora yang bulat tu. Kalau pakai pun kena ada cara nak letak macam mana. Adakah ke depan ataupun ke atas? Aku block kau kat Facebook, kat Instagram. Kau cakap aku macam pekerja Bangla. Aku block kau nanti kau. Saya pun tak sesuai. I pun tak sesuai pakai cap. I tak sesuai pakai cap. Tak sesuai. Oh. Pakai cap. I tak sesuai pakai cap. Sebab kalau saya... Tengok muka saya. Muka saya jadi ni. Macam mana, Fiz? Apa dia? Panas. Kalau panas. Tak apa. Nanti kita beli pakai fedora. Fedora yang bulat tu. Cantik. Oh, yang macam bulat tu. Okay, Syed. Okay. I bagi tahu kat Syed sekarang tau. Syed, you kena letak jambang. Oh, ya ke? Tahu tak, ini adalah fashion PKP. Sebabkan malas nak cukur hari-hari. So, saya rasa macam okay. Aku licinkan muka aku sebenarnya. So, saya jambang yang nipis Jambang nipis jambang nipis yang kita cakap dulu tu. You memang kena pakai ada sikit jambang. Macam kena ni. Sikit je. Memang lah. I tak boleh, I tak sesuai. You kena jambang sikit. I tak boleh. Dan misai not for you. Not for me? Misai tebal sangat tak sesuai. Dia sikit je.
So maksudnya misai tu sikit je macam nipis je. Trim sikit misai, tapi janggut kena ada sebab muka you, betul tak Syed? Bila naik dia macam kembung kat sini, betul tak? Betul? Betul? I tahu dah muka you macam mana. Selalu klien macam tu. Dikembung kat sini dulu kan? Nipis ni sama dengan nipis ni. Yes. Nipis ni. Yes. This is that is how you style yourself. You cantik ada kena jambang sikit. I tak sesuai. Okay, so it's so kau kena ada jamban sikit. Okay. Sebab hari-hari nak kena trim kan. Kena ada kerja sikit lah. I tak sesuai lah. I tak sesuai sebab saya punya muka memang tak sesuai ada jambang. Muka I memang flawless macam ni. Gitu flawless kau ada. Hafiz, kena jambang macam Rizman ke? Yes. Rizman mana designer tu? Yes, Rizman betul. Kena jambang macam tu. Nanti orang cakap nampak tua. Tak ada. Yang dulu tu ada cara dia. Kan kita tunjuk dulu nipis macam tu. Sikit je yang macam you buat. Kita jumpa dekat dia tu. Kita jumpa dekat Kita jumpa dekat KLCC tu. SKV. SKV tu macam tu lah. SKV. I tak sesuai kalau macam tu. Kalau I tak sesuai pakai macam ni. Okay. Hai, apa khabar? Saya nak habis dah sekarang. Jumpa lagi. Bye.